legasi pemerintahan Seri Paduka Ahinda yang berpaksikan kepada kata keramat Raja dan rakyat berpisah tiada, Raja dan rakyat sehati sejiwa, akan terus saya jadikan sebagai pedoman dan juga cogan utama pemerintahan saya. Tepat jam 11.45 malam, bendera peribadi Al-Sultan Pahang diturunkan dan digantikan dengan istiadat menaikkan bendera yang di-Pertuan Agong ke-16. Menandakan permulaan era baru buat pemerintahan raja berperlembagaan bagi negara Malaysia. Pagi itu bukan sahaja rakyat negeri Pahang, malahan alam bagaikan turut meraihkan istiadat memuliakan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ambilkan saya buah delima, masak sebiji di balik daun. Budi tuanku kami terima, jadi kenangan bertahun-tahun. Rakyat sungguh, cik sampai dia bergambar dengan dia suruh rapat. Duduk rapat dah tanya. Dia duduk jauh, dia kata gitu. Dia masak memang pandai. Dia very good masak. Memang kami orang semua memang sedih dah dia pergi di Mentau tu. Cik dah cakap banyak kan? Itu sedih. Sebab terlalu sayang kesultan kita. Okey, saudara tu kan, kami orang semua yang solat ajak doa dia. Selamat sana. Peristiwa ini satu peristiwa yang sangat bersejarah, terutama bagi kami, bagi rakyat negeri Pahang, kerana Sultan kami dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong kali yang ke-16. Perkarangan Pengkalan Udara TUDM Kuantan dibanjiri rakyat yang ingin menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah ini. Malah ada yang telah beratur di bahu jalan sejak 6 pagi lagi. Bunyi tembakan meriam menandakan penghormatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Rakyat Pahang tidak melepaskan peluang untuk memanfaatkan cuti peristiwa bagi menyaksikan sendiri istiadat gilang gemilang yang telah lama tidak berlangsung di negeri Pahang. Kali terakhir ialah ketika almarhum Paduka Ayahanda Baginda ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong yang ke-7 pada tahun 1979. Walaupun sedih melepaskan Baginda Al-Sultan kesayangan rakyat Pahang, namun mereka tetap bergembira kerana akhirnya Sultan kesayangan diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Kita ramai-ramai antar dia lah.
kita pun suka hati, senanglah. Saya mestilah bangga dan teruja sebab raja kita jadi agung kan. Sultan Pahang dah ditabarkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Saya sebagai rakyat Pahang rasa banggalah. Sultan kita jadi agung ni dia dapat bertugas dengan sungguh-sungguh, bertugas dengan toleransi dengan baik supaya kita semua bangga dengan dia dan semoga panjang umur dan murah rezeki. Itu dia lambaian mesra, senyum keceriaan yang dapat sama-sama kita saksikan. Ucapan terima kasih kepada rakyat jelata. Pada masa itu dinasti ketiga telah bermula dengan Pahang, bermula dengan Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Sehingga ke hari ini, lepas Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Mahmud, Sultan Abdullah Al-Musabilah, Sultan Abu Bakar, Sultan Haji Ahmad Shah dan kini Sultan Abdullah Al-Muzaffar Shah. Itulah makna kesusahan. Tapi walaupun dinasti ini bermula dalam tahun 1882, tetapi kesinambung Raja Pahang ini bermula dari kerajaan Melaka, bahkan dulu pada itu lagi kerajaan di Singapura, Sultan Buana, sehingga kerajaan di zaman Debang Lebadaun di Palembang. Jadi Kesultanan Melayu Pahang ini sudah usul asalnya sangat lama. Kami Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watullahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia. Jadi Yang di-Pertuan Agong adalah satu jawatan atau satu institusi di mana amat penting dalam sebuah negara yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan kita adalah pada dalam sistem kenegaraan di mana negara kita dipimpin atau diperintah oleh Yang di-Pertuan Agong, kemudiannya ada institusi lain. Dan itulah yang saya rasa sejak kita merdeka sehingga hari ini kita sudah ada jawatan Yang di-Pertuan Agong yang diisi sebanyak 16 kali dan 16 orang. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah diputerakan sejurus azan subuh tanggal 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Baginda adalah cahaya mata keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dan Almarhum Tengku Ampuan Abzan binti Almarhum Tengku Panglima Perang. Bela dia masa tu dah 3 hari. Saya bela 3 hari tu terus selalu bela dia tak bagi dah. Tak bagi itu dah berhenti dah. Maknanya tadi dia saya teruslah saya bela. Tuanku tak adalah beragam, saya bela tuanku sampailah membesar dengan baik. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Ahmad Pekan, seterusnya menyambung pengajian ke Sekolah Rendah St. Thomas Kuantan dan Sekolah Menengah St. Thomas Kuantan. Kemudian baginda meneruskan pencarian ilmu di luar negara di Aldenham School, Elstree, Hertfordshire dan Royal Military Academy, Sandhurst, England sehingga tahun 1980. Sejak dulu lagi, sejak saya mengenali tuanku dari zaman persekolahan sekolah rendah lagi sehinggalah sekarang, saya dapati, saya selalu tengok keberadaan tuanku ni memang tidak berubah. Dia masih baik, masih ingat dengan semua sahabat-sahabat dia dan juga dia amat prihatin dengan rakyat-rakyat di Malaysia ini, terutama sekali rakyat dari negeri Pahang. Hubungan yang terjalin dengan rakan sebaya penuh warna-warni, namun tergendala seketika selepas baginda menyambung pengajian ke luar negara.
Nilai kepimpinan dalam diri baginda terus menyinar apabila ditabal sebagai ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang pada tanggal 1 Julai 1975 ketika berusia 15 tahun. Ini kerana almarhum Paduka Ayahanda Baginda menaiki takhta Kerajaan Negeri Pahang. Ialah semenjak saya dilantik selaku Tengku Mahkota Pahang 44 tahun yang lalu dan juga menjadi pemangku raja dan menjadi sultan, dan saya mendapat banyak tunjuk ajar daripada pihak bonda saya dan ayahanda saya, dan saya terhutang budi dan sudah tentu ayahanda saya menjadi idola utama. Bakat kepimpinan baginda diperolehi setelah terdedah dengan pelbagai pengalaman dalam aspek pentadbiran dan kepimpinan oleh almarhum Nenda dan ayahanda baginda. Dan juga saya dapat mempelajari tentang peranan Nenda saya dahulu, satu ketika dahulu, yang juga telah memerintah negeri Pahang selama 42 tahun. Dan saya telah mendapat belajar daripada cara-cara almarhum Nenda saya mendekati dengan rakyat dan diikuti oleh Paduka Ayahanda saya yang juga banyak disayangi rakyat. So daripada situlah saya dapat belajar dan menghalusi cara-cara untuk saya mendekatkan dengan rakyat dan membantu rakyat dan membela rakyat di negeri Pahang ini. Negeri terbesar di semenanjung Malaysia ini bertuah memiliki sultan berjiwa rakyat. Tuanku sangat prihatin terhadap hands-on, umpamanya masalah malapetaka. Pahang ni negeri besar, sungainya luas, sungainya panjang. Jadi biasa kita banjir. Dan banjir ni tak sekata, kadang-kadang banjir di Kuantan, kadang-kadang banjir di Pekan, kadang-kadang banjir di tempat tertentu. Jadi tuanku adalah, kata orang ni, Tuan Padang. Kadang-kadang kita tak tahu lagi dia dapat maklumat, tuanku dapat maklumat, tuanku sudah ada di dalam air dah. Banjir besar yang melanda seluruh negeri Pahang pada tahun 2013 bagaikan sebuah mimpi ngeri yang tidak berpenghujung. Ketika hati dirundung malang, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong turun mencemar duli membantu rakyat jelata yang dalam kesusahan. Sikap prihatin dan ambil berat membuatkan rakyat jatuh kasih kepada baginda. Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, iaitu sekarang yang telah menjadi Sultan dan Sultan Agong, hadir melawat masa-masa banjir tersebut. Dan di tempat-tempat lain pun, Permaisuri Agong yang dulunya Tengku Pahang hadir membantu dan memasak di kawasan berlakunya banjir. Kami bersyukur Tengku Mahkota Pahang yang sekarang ini menjadi yang Tuan Agong, yang mengikut jejak langkah Ayahanda Sultan, prihatin pada rakyat. Lagipun masa Tengku Mahkota ni pun semasa dulu, masa keadaan ada orang mati lemas di Sungai Sak Damai, pun dia ada hadir. Dia tak silap saya 3 hari orang mencari tak berjumpa. Kebetulan hari yang Tengku Mahkota datang, mayat tertimbun dengan sendirinya. Boleh Tuanku Agong memang cukup prihatin dengan keadaan di negeri Pahang, sama ada masalah ataupun pembangunan atau bencana-bencana, ya. Dan saya dah
berkahwin ya dengan tuanku selama 33 tahun ya. Daripada awal perkahwinan sehinggalah sekarang tuanku dilantik sebagai Baginda yang di-Tuan Agong. Tuanku memang kalau dengar ada terbakar, ada apa bencana lah, rumah kena angin kuat ke, tercabut ke atau ada banjir, tuanku will be the first to go there ya. Petang pukul 3 lebih kan. Masa itulah angin datang sekali dengan hujan, dengan angin kuat. Atap rumahnya terbang, siling pecah. Mak cik rasa takutlah, kiranya tak boleh nak cakap apa-apa lah. Perasaan saya ni memang suka sangatlah tuanku kata berjiwa rakyat lah datang rumah. 12 orang daripada 3 keluarga tinggal sehelai sepinggang apabila 3 buah rumah di perkampungan Sungai Isap 2, Kuantan, Pahang musnah 100% dalam kebakaran. Bila dah habis semua dah, bomba dah sampai, dah padam habis semua tu, Tengku Puan macam mana dia boleh dapat tahu? Lebih kurang dalam kejadian tu dalam lebih kurang 4.20 gitu, pukul 6 tu dia dah ada kat sini. Sangat prihatin, lajunya dia. Berlari-lari orang sini sediakan kemah apa semua, nak bagi dia, nak tu kan, nak sambut dia apa semua. Dia dah datang bagi kata-kata semangat dan bagi sedikit bantuan. Alhamdulillah, dia lah orang pertama bagi bantuan. Panjang saya menjadi orang tua di negeri Pahang selama 19 tahun, saya dapati tuanku seorang raja yang cerdik dan bijaksana. Tuanku mengetahui banyak perkara, bukan saja politik, sukan, bahkan juga perkara-perkara mengenai ekonomi, hal-hal korporat. Saya dapati tuanku punyai pengetahuan dan ada masa tuanku pula menitah nasihatkan orang tua pada masa itu. Dan saya dan tuanku sering juga berbincang mengenai hal-hal negeri, dan yang pasti tuanku sangat prihatin tentang negeri dan rakyat. Ini saya harap saya akan adakan satu pendekatan to accessible. Saya nak, kalau boleh, saya dapat mendekatkan diri saya dan jiwa saya dengan masalah rakyat, dan bukan semata-mata nak mendapat pujian ataupun tepukan, tetapi semata-mata nak, kalau boleh, menyelesai dan membantu yang mana perlu, sekadar mana yang saya mampu. Dan itulah antara usaha-usaha saya yang telah saya buat selama ini, dan saya akan meneruskan. Dan itu satu ilmu yang mesti dikekalkan selepas saya ke anda saya dan kepada keturunan Tuanku Sultan Abdullah juga. Tanggal 6 Mac 1986, baginda menamatkan zaman bujang dengan kebuah duli yang teramat mulia Tuanku Hajah Azizah Aminah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkil Anallah Al-Sultan Iskandar Al-Haj. Pertama kali saya jumpa duli tuanku, I was 12, he was 13. Saya jumpa dia di Padang Polo ya. Sebelum tu ada terima kad air raya. Ayah saya terima kad air raya daripada Tuanku Sultan. Maksud Tuanku Sultan pun Tengku Mahkota, ayah saya Raja Muda. Terima, saya nampaklah gambar. So I think I fell in love with the picture first. Selama saya di sekolah Tun Fatimah, di bibir saya hanya sebut alam. Ya. Mereka tahu itulah boyfriend saya. Tak pernah dating, hanya tulis surat. Jadi bila Tuanku Pahang masuk Minang nak bertunang, ayah anda kata nak ada tunang, nak anak saya kahwin terus.
Tuanku tu pemalu, senyap. Kalau jumpa, saya ni rendah-rendah. Kalau nak jumpa tuanku tu, di padang masa ada pulak tournament aja lah. Rendap lah seorang di belakang. Tuanku pemalu, semua di belakang kereta kadang. Saya rendap di sini, di sana dah ayah ada, tok ada, semua orang ada. Kita bukan boleh, nanti orang kata apa, bergedek pula. Baginda dikurniakan 9 cahaya mata. Dari mana punai melayang, dari pagar turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Amat garang Datuk Bentara, musuh melanggar habis dimenam. Dulu seorang, kini berdua, hidup bersama susah senang. Ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu jua. Hati terpaut, janji diikat, atas pelamin bertemu jua. Tuanku panggil saya Ji dan saya panggil tuanku Alam. Itu nama timbangan tuanku. Alam, tapi kadang saya pendekkan Lam. Tapi tuanku panggil saya Gigi. Jadi tuanku hanya saya panggil Ji. Daripada sebelum kahwin sampai kahwin. Ya. Adalah kadang-kadang keluarlah sayang. Sayang takkanlah tak ada. Ya sayang. Dari kacamata paduka ananda. Ada banyak peribadi Tuanku Al-Sultan yang saya mengikut. Satu adalah kesabaran. Tuanku tidak terkejar nak beri satu direksi atau satu titah bukan kepada saya saja, tapi juga kepada kawan-kawan sahabat Tuanku dan juga kepada orang kampung secara lembut dan secara jelas. Memang tradisi raja dan rakyat berpisah tiada itu memang dibuktikan in terms of actions rather than words. Anak saya mungkin melihat apa yang ayahanda dia buat, ninda dia buat, ya. Kerana masa kecil lagi bila saya pergi ke bandar Hasanal, ya, dia nampak orang buta melintas jalan. Budak umur 5-6 tahun, tak perlu diajar, ya. Dia suruh driver berhenti kereta, mama nak duit, dia berhenti dan terus pergi. Kerana dia selalu tengok tuanku, kalau ada orang buta, orang pekak, OKU, tuanku akan terus bersedekah. You don't have to be taught. It's kita tengok dia terikut-ikut sendiri, ya. Jadi itulah saya kata mungkin kualiti ini bila dia tengok apa ayahanda dia buat, dia pun buat sama, ya. Saya begitu relax dengan anak-anak saya. Dan saya tidak mempunyai barrier. Kadang-kala saya macam kawan dia. Kadang-kala saya macam abang ataupun adik. Kadang-kala macam ayah. Dan yang lebih penting, kita berterus terang dan kita berkongsi idea. Tuanku suka bersantap sama ananda, bersama 8 adik-beradik saya. Dan itu satu tradisi dikekal daripada saya kecil lagi. There's something yang saya dan tuanku praktikkan, ya. Saya dengan tuanku suka bila time makan, ya, tengah hari ataupun malam, memang anak-anak kena makan sekali. Kerana a family that eats together stays together. Mana saya dapat ada masa, kesempatan untuk bersama dengan anak saya akan tumpukan masa. Itulah cara kita mendekat dengan anak-anak kita supaya kita tidak ada mempunyai satu jurang dengan anak-anak kita. Jadi Tuanku Agong ni sebagai satu contoh yang terbaik, ya, untuk anak-anak dia. Bila anak-anak anda tengok ayah anda buat macam mana, tak payah disuruh anak anda dah tahu apa yang patut buat. Dan tuanku dididik oleh ayah anda bonda dia dan dia melihat tok nenek dia semua buat macam mana. Jadi itu adalah saya bertuah lah. Saya selalu kata saya ni bertuah dan mendapat seorang suami yang begitu bertanggungjawab kepada rakyatnya. Itulah satu-satunya nilai dari dalam Tuanku Agong yang saya tidak lihat pada orang lain, ya.
Tuanku Agong memang seorang yang betul baik dan betul-betul berdedikasi. Itu yang kita nak, dedikasi dan sempurna. Seni tenunan Pahang berasal dari sebuah daerah iaitu daerah Pekan, Pahang. Ia dipercayai dibawa ke Pahang pada abad ke-16 Masihi dari Riau atau Sulawesi oleh pembesar Bugis bernama Tok Tuan Kraing Aji. Daripada 2005 hingga ke sekarang, banyak kemajuan yang kita boleh lihat di dalam pattern-pattern dan teknik-teknik yang dikeluarkan tenun Pahang Diraja, kain kita. Kita telah we have advanced ourselves to another level, and we could not have done it without the expertise from other countries, if not from our own people. Fabrik yang halus dan indah ini akhirnya mendapat perhatian kerabat Istana Pahang, seterusnya menjadi adibusana golongan istana dan bangsawan. Hanya beberapa tahun kebelakangan, songket tenun mula digayakan oleh rakyat jelata sebagai sampin, kain sarung dan pakaian tradisional. Raja Permaisuri mempunyai satu sifat yang begitu positif dalam semua bidang. Mungkin ada perbezaan pandangan dalam satu dua perkara, namun secara keseluruhannya Raja Permaisuri dia suka bersuara, dia suka memberi pandangan. So saya suka mendengar juga. Dan ini membuat kita punya perhubungan suami isteri begitu positif dan satu suasana yang selesa dan yang baik untuk kita menyelesaikan banyak perkara, khususnya perkara-perkara berkaitan dengan keluarga, perkara-perkara berkaitan dengan kalau ada persatuan ke, ada organisasi ke, dia selalu berbincang. Ini tambah-tambahan lagi dalam kedudukan saya sebagai Tuan Agong, banyak perkara juga saya bincang dengan dia untuk mendapat sikit pandangan. So ini yang menjadi jalinan kemesraan di antara saya dengan Raja Permaisuri. Bengkel Natural Dye Creative Workshop mengetengahkan pakar pewarna tekstil dari Laos, Thailand, India dan Indonesia selain pakar-pakar tempatan. Usaha baginda Permaisuri meningkatkan martabat seni tenun Pahang tidak akan berhasil tanpa dukungan padu dari Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pada Tuanku Agong memang banyak mengajar saya untuk menjalanikan tugas-tugas di negeri Pahang. Yang banyak menggalakkan saya. Buku masak pun, kalau tidak ada sokongan dan galakan daripada tuanku pun, saya tidak membuat. Segala apa yang saya buat, semua mendapat restu, galakan dan sokongan daripada kebauduli tuanku. Kebauduli tuanku selalu pesan, tak payah tunggu dia, terus buat. Usaha baginda Permaisuri bukan sahaja menghidupkan kembali seni tenun Pahang, malahan telah menyemarakkan industri tekstil tradisional negara secara tidak langsung. Tuanku ni bukan sekadar melihat tenun dalam konteks tempatan. Baginda juga pergi melawat semua daerah negeri-negeri sampai ke India, sampai ke Indonesia, Thailand, Chiang Mai, ke Hanoi, ke Cambodia dan sebagainya untuk melihat perusahaan tenun di negara tersebut bagi dibawa balik kepakaran ataupun teknologi yang di sana untuk dibawa balik ke Pahang bagi mempertingkatkan mutu tenunan yang ada di Pahang. Okay, saya dah dibuat oleh penjara. Tapi ini saya punya.
Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuanku Permaisuri ya, dan kepada peserta orang-orang Malaysia ya. Soalnya warna alam itu, natural dance itu ramah lingkungan. Satu murah, ramah lingkungan, gampang diambil bahan bakunya dari hutan-hutan atau dari kebun-kebun. Such an honor to my family because she has been went to my house to do a workshop like this, and now we can came here to do the workshop for her and her people. We very appreciate that. Kegigihan baginda Permaisuri menyediakan pelapis penenun muda adalah usaha yang wajar dipuji. Ia secara tidak langsung mampu mengekalkan seni tenun hingga ke generasi seterusnya. Apabila saya hendak melancarkan buku masak saya telah sebut yang saya ingin nak pakai tenun Pahang malam itu ya. Jadi saya telah pergi ke Pekan. Saya pergi sendiri tengok tempat orang membuat menenun ya, pengusaha-pengusaha, dan di situ saya telah jatuh cinta dengan tenun Pahang. Selama ini memang saya kurang sikit pergi kerana agaknya kesibukan menjadi seorang ibu ya. Jadi masa tu agaknya anak dah besar sikit, dan bila saya jatuh cinta, saya tanya masa tu, saya kata mana lagi penenun-penenun. Masa tu saya difahamkan hanya tinggal 15 penenun yang ada, yang aktif ya. Ada yang lain tu mungkin tak berapa sekali-sekali, tapi yang betul-betul berusaha hanya tinggal 15. Jadi saya terasa sedih sikit. Saya kata sesuatu perlu dibuat. Kalau tidak, tenun Pahang akan mati begitu saja di dalam masa 10 tahun. Kerana penenun-penenun yang ada semuanya dah tua-tua je. Pelbagai program dilaksanakan untuk memperkasakan lagi industri tenun negara, khususnya seni tenun di Pahang. Hampir setiap tahun tuanku pergi ke negara-negara yang ada perusahaan tenunan kain, membawa sekali dengan penenun-penenun di Pahang untuk mereka melihat apa yang dilakukan oleh penenun-penenun luar Pahang. Jadi sebagai salah satu proses pembelajaran dan memperbaiki teknik mewarna, menenun dan sebagainya. Ini salah satu usaha yang saya kira Pahang patut bersyukur, berbanggakan dan mempunyai seorang raja yang cukup prihatin terhadap warisan sejarah dan budaya negeri. Selain kelas-kelas pengajian dalam negara, pelatih tenun turut diberi peluang mempelajari seni tenun di luar negara melalui geran yang disediakan oleh Kerajaan Pahang. Hasilnya, pelbagai teknik baru dapat diaplikasikan dalam tenunan. Sekarang ni kita olahkan pada bunga diorang, sebab bunga diorang lain, ataupun teknik ikat, sebab teknik ikat dia terlampau halus dengan perbezaan dengan teknik ikat kita. Jadi dari situ kita orang cuba untuk olahkan macam mana dapat macam mana dia teknik diorang buat. Perkembangan tenun Pahang Diraja ni daripada dulu sampai sekarang ni memang berbeza. Dulu cuma orang kata Puk saya ni untuk penduduk kampung saja, tapi sekarang kita dah dapat iktiraf daripada Duli Yang Maha Mulia. Jadi sambutannya boleh kata alhamdulillah lah, bukanlah setakat orang kata daripada negeri Pahang saja, malahan ke seluruh Malaysia dan keluar negara. Sebagaimana yang kita tahu, Raja Permaisuri Agong merupakan patron ataupun penaung kepada industri-industri kraft kita di Malaysia, dan baginda adalah satu peminat yang begitu kukuh terhadap seni tekstil kita. Jadi untuk pertabalan ini, baginda telah pun meminta dan bertitah supaya persalinan kain tekstil baginda yang akan dibuat baju oleh saya tersebut ditenun oleh penghuni-penghuni penjara di Bentong dan juga Penuh. Jadi ini merupakan satu, orang kata tu, juxtaposition yang begitu tinggi, di mana seseorang figura yang begitu tinggi darjahnya meminta sekelompok manusia-manusia yang berada yang menghuni penjara-penjara di Penuh dan Bentuk untuk dipakai pada hari yang begitu bersejarah di dalam sejarah negara kita. Jadi tugas saya adalah untuk mereka hias dan juga menjahit
persalinan tenunan-tenunan tersebut untuk dibuat dan dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Dan yang paling saya rasa paling unik sekali ialah di mana setiap helaian tenunan-tenunan tersebut terdapatnya idea dan juga kreativiti baginda sendiri telah pun diletakkan, di mana salah satu contohnya baginda telah memasukkan lambang Johor dan Pahang di dalam colek dan juga pakan tenunan tersebut supaya dia melambangkan bagaimana gabungan kedua-dua negeri di Malaysia ini dijadikan sebagai satu institusi negara yang bakal tiba ini. Tuanku Permaisuri masuk dan melihat sendiri bagaimana penghasilan tenun Pahang di Penor ketika itu, dan tuanku berpuas hati dengan kualiti yang kita hasilkan dan kita mendapat status royal di belakang tenun Pahang Diraja, sehinggalah kita guna pakai ke hari ini. Apa yang saya buat di negeri Pahang daripada segi tenun, dari segi yayasan fertility saya, semuanya berkait dengan buku masak saya. Benarlah kata-kata keramat. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, berdirinya seorang wanita yang hebat seperti Baginda Permaisuri Agong. Ideanya tercetus apabila saya pergi ke festival masakan tradisional di museum di Pekan. Ramai daripada kampung-kampung seluruh negeri Pahang telah datang bersama farma yang telah menolong museum untuk menganjurkan. Jadi di situlah saya dapat idea saya nak buat buku untuk orang Pahang, ya. Saya kagumlah, khususnya berkaitan dengan tenun, berkaitan dengan memasak, berkaitan dengan IVF. So ini ada berkaitan dengan membina satu insan, membina satu kelahiran, bayi. So dia menjiwai semua ini. Secara kebetulan di kolej kami banyak mengendalikan program-program masakan tuanku. Jadi pada masa yang sama, tuanku, kalau kita seberkenal tuanku cukup prihatin dengan rakyat. Jika setiap kali banjir berlaku terutama di Pahang, tuanku akan turun membantu rakyat terutama di pusat pemindahan banjir dan akan memasak untuk rakyat. The best part, di sinilah kita boleh katakan air tangan tuanku tu cukup, orang kata cukup indah rasanya. Saya buat asyura tu macam lain. Tiba-tiba bila saya dengan Raja Permaisuri ni, saya tengok dia buat lain. Jadi saya ni macam, biar betul. Beras pun naik sekali kan. Jadi saya ingat macam bila kita campur-campur dengan bahan, beras ni masih tak kembang. Saya kira kalau kita dah kembang dulu, lepas tu baru kita masuk bahan-bahan. Jadi saya ni menunggu-nunggu dalam hati macam manalah asyura ni nanti jadi kan. Rupa-rupanya yang resipi tuanku lagi sedap pada yang kita. When we cook during the flood, she can cook like for 2,000 over people. She will just walk in, like I told my friends all the time, if there's a black box competition, tuanku will win, hands off. Sebab dia boleh masuk ke dalam dapur, tengok apa yang ada, and dia boleh masak. That's tuanku. Saya anak yang kelima daripada 6 adik-beradik. Saya merupakan anak yatim piatu. Ayah saya meninggal semasa saya umur 2 tahun. Dan sekarang keluarga saya disara oleh abang saya dan abang saya pula ialah OKU. Saya mengetahui program ini melalui pihak kaunseling. Pihak kaunseling selepas kami masuk ke tingkatan 4 melalui Rizab PT3. Okay, banyak bentuk sumbangan yang diberikan oleh program Akademik Menara ini. Antaranya kelas tambahan percuma, iaitu pada hujung minggu, setiap hujung minggu kami ada kelas tambahan dari pagi hingga petang, dan semua makanan ditanggung oleh AMG dan percuma. Kita namakan program ini program Akademi Menara Gading,
dengan kolaborasi dengan pihak UKM. Dan saya begitu bangga kerana kita sudah menjangkau lebih kurang 20 tahun, tak silap saya. Yang mana kita merupakan satu program jangka panjang. Berbeza dengan program-program yang sebelum ini adalah bersifat one-off sahaja, tapi program Menara Gading ini kita bimbing pelajar-pelajar bermula daripada tingkatan 4 sampai ke tingkatan 5 menggunakan 10 modul utama yang menggunakan pendekatan secara berterusan dan bersepadu, yang juga program ini bukan sahaja menyerlahkan akademik mereka, tapi juga melatih kemahiran insaniah supaya pelajar-pelajar ini bukan sahaja cemerlang dari segi akademiknya, tapi cemerlang dari segi sosialnya, di mana matlamat program ini adalah untuk melahirkan seorang pelajar yang holistik. Projek Menara Gading ini berbeza dengan memberi beasiswa atau scholarship pada murid-murid yang cerdik dan pandai sekali dalam darjah, tetapi kita di sebaliknya mengambil murid-murid yang tidak perform, yang bukan average student pun, yang bawah pada average, yang tidak perform, di mana tuanku mengambil mereka dan di bawah projek Menara Gading memberi mereka counselling, kepimpinan, dan alhamdulillah daripada 1,000 yang tuanku ambil, 1,000 semua masuk universiti. Semua daripada yang tak pandai, yang malai ni, apabila diberi guidance dan counselling ke arah yang patutnya, mereka semua mendapat A dan mereka semua masuk universiti. Dan ini adalah satu rakyat Malaysia tidak tahu selama ini yang tuanku buat, kerana tuanku memang suka low profile. Yayasan Istana Abdul Aziz memulakan langkah untuk melaksanakan impian baginda melalui pelbagai program pendidikan untuk golongan kurang berkemampuan dan tercicir. Awal perubahan company Nur Iman di bawah yayasan ini adalah pada bulan September 1996 dengan 3 orang kaki tangan, guru dan selama 70 orang pelajar. Fungsi Yayasan Istana Abdul Aziz kepada pendidikan agama ini adalah memberi sumbangan pendidikan kepada pelajar-pelajar, khususnya rakyat Negeri Pahang ini, untuk menuntut ilmu agama lebih mendalam lagi. Hasil daripada legasi pengorbanan dan perjuangan baginda Raja-Raja Melayu sejak zaman dahulu, kini kita boleh menikmati kehidupan yang aman dan damai di dalam satu negara bangsa yang dinamakan Persekutuan Malaysia. Institusi ini sudah pun menjangkau lebih daripada 61 tahun, dan kita perlu menghargai peranan selama ini yang membawa negara kita banyak kejayaan dan banyak pembaruan. Dan institusi yang di-Persatuan Agong adalah satu legasi yang dibawa dalam sebuah kerajaan yang baru merdeka pada tahun 1957. Tetapi sebelum itu sudah ada sultan di negeri masing-masing. Apabila kita mau merdeka dalam satu sistem persekutuan, maka ketika itu dipilih dalam kalangan raja-raja yang memerintah pada masa itu daripada 9 negeri untuk melantik seorang jawatan yang di-Persatuan Agong. Saya harap untuk masa depan kita perlu memperkemaskan lagi dan memperkukuhkan lagi sistem yang ada ini supaya semua dapat hidup dalam keadaan aman dan harmonis. Inilah satu pertabalan bagi saya dan Raja Permaisuri, satu pertabalan yang akan menjadi satu pertabalan yang bersejarah kepada saya sekeluarga, dan saya harap pertabalan ini akan jadi pertabalan yang boleh kita bersama-sama dengan rakyat untuk menilai, menghargai
sejauh mana institusi ini sudah pun bertapak di negara kita. Kepada semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum ya dan agama, saya minta doakanlah kesejahteraan tuanku dengan saya dapat berkhidmat ya to serve the people of Malaysia, to give that we are able to give our best ya kepada Malaysia, dan juga kami doakan keamanan negara kami Malaysia juga. Kedudukan kami ini adalah satu tanggungjawab yang besar dan kami memerlukan ya sokongan dari semua rakyat, doa daripada rakyat agar kami boleh menjalankan tugas-tugas kami dengan sempurnanya kepada rakyat kami di Malaysia, rakyat berbilang kaum dan agama. Saya sebagai orang yang Malaysia begitu berbangga. Tambahan juga saya dari ahli akademik merasa berbangga kerana Al-Sultan Abdullah ini terus dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong, dan ini mengisi bagaimana kedaulatan negara kita ini tidak pernah satu masa pun, satu dekad pun kurang. Jadi jawatan Yang di-Pertuan Agong ini adalah satu jawatan yang sebenarnya yang diperlukan oleh negara kita pada hari ini. Saya mengambil kesempatan untuk menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ke sisi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang atas pertabalan selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan juga ke sisi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang atas pertabalan selaku Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Saya mendoakan tuanku berdua sentiasa dianugerah Allah sihat walafiat, diberkati, dirahmati dan diridai Allah, serta dilindungi Allah setiap masa. Saya menaruh harapan bahawa Sri Paduka Baginda tuanku akan dapat melaksanakan tanggungjawab selaku Yang di-Pertuan Agong dengan licin dan lancar dan penuh tanggungjawab, dan dengan pengalaman luas yang dimiliki oleh Baginda, saya percaya insya-Allah Malaysia di bawah naungan payungan Baginda akan mencapai kemajuan seterusnya. My king and my queen are both of them are very devoted and down to earth person. They are very well respected, not only with the rakyat of Pahang, but I see now with the whole Malaysia. Everybody loves them. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, patut merafak sembah menyembahkan ucapan setinggi tahniah di atas pelantikan tuanku berdua, dan patut mendoa agar pemerintahan tuanku berdua sentiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut juga berdoa agar tuanku berdua dikurniakan kesihatan walafiat dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Patut ingin mengucapkan sembah tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di atas pertabalan. Saya tetap rasa gembiralah, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah atas pertabalan tuanku Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Patut dari negeri Pahang menunggu tuanku, dan orang kata amat berbangga dan berbesar hati, sangat berbangga dengan tuanku. Patut mengucapkan sembah tahniah kepada tuanku sempena pelantikan tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, dan patut sebagai rakan sekolah tuanku mengharapkan dan mendoakan semoga tuanku sentiasa sihat sejahtera dan dapat mentadbir negara dengan adil dan saksama.
harapan saya kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku yang telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ialah supaya dapat Tuanku memerintah dengan seadil dan sebaik mungkin. Begini juga adalah harapan saya peribadi saya dan juga harapan daripada rakan-rakan dan juga rakyat jelata. Semoga Tuanku dapat memerintah dengan semudah-mudahnya, dengan adil dan saksama. Satu pair yang Agong dan Permaisuri yang saya rasa sesuai dengan keadaan sekarang ni, dan saya rasa personality dia orang tu memang special lah. And saya harap dalam masa 5 tahun ni akan terserlah lah di personality kedua-dua Tuanku dan Raja Permaisuri Agong. Ampun Tuanku, Patik selaku pengerusi Alumni Akademi Menara Gading mewakili seluruh alumni dan warga Akademi Menara Gading termasuk ibu bapa mengucapkan sembah tahniah ke bawah duli Tuanku di atas pelantikan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku.